pun salah. And then kalau jarak ke rapat ke pun kena tengok. Okay, dah siap semak angkat tangan? Okay, and then kalau ada soalan boleh tanya. Sorry, tuliskan dekat ruang komen. Okay, tak faham 1A. Tulis jawapan dia. Soalan. Nanti saya explain. Nak bincang soalan apa? Okay, tulis 1A, 1B macam tu. Dah siap semak, angkat tangan. Okay, lepas tu ada soalan terus tanya. Tuliskan jawab soalan apa yang korang nak tanya. Soalan 3 berapa? Okey, ada soalan tulis soalan mana perlu bincang? Okey, dah? Dah, kita tengok soalan 5. Macam tadi, dah siap angkat tangan. And then tulis soalan mana yang perlu bincang. Okey. Tak tanya, saya tak bincang .
Dah? Dah ke belum? Dah. Okay. So, ada soalan tak? Untuk soalan 5. Okay, 5A, 5B. Alright. Okay, so dah ya? Alright, so done. So, kita akan bincang soalan 1, 1A, 1B, nombor 3. Okay, dah Syafiqah? Afiq kat mana Afiq? Afiq kuarantin ke? Korang dengar tak suara saya? Enggak. Dengar. Afiq baru dah masuk kan? Afiq kuarantin. Afiq kuarantin. Kuarantin kat mana? Surau. Surau. Jawab je sebab Afiq surau. Afiq positif ke apa ni? Positif ke close contact? Positif. Positif. Habis ada apa-apa Positif. simptom tak? Dah elok dah simptom tu. Demam semua. Oh, habis sekarang okey dah? Hari ni tunggu swab test punya result. Oh, alright. So hopefully okey lah Okey, dah. Syafiqah dah? Oh, Afiq baru kuarantin Okay, so done. Okay, so saya akan bincang soalan 1A, soalan 1B, soalan 5A dan soalan 5B. Okay, soalan 1A, what you should do is, kalau tak nampak dekat sini dia bagi CH3 and then dalam kurungan tu. Okay, so dekat sini mungkin awak susah nak nampak dia punya rantai panjang. So what you should do, kita draw benda ni semula. Okay, so kalau kita kata CH3 ada 2, dia attach dekat carbon CH ni. So kita akan lukiskan CH, CH2, CH3 and then daripada cabang tu sebelah CH letak CH3 dan another CH3. So kita akan nampak the longest carbon chain is dari kiri ke kanan. So, dapat jadi 2-methyl butane. Parent butane. Okay, butane and then substituent dekat nombor 2 sebab numbering dari kiri. So ini methyl. So 2-methyl butane. Okay, boleh? Okay, soalan 1B. Okay, question number 1B. Okay, so dekat sini, right, nak numbering untuk apa orang panggil ni? Untuk cyclostructure, what you should do is kita start numbering daripada kita start numbering daripada substituent. So ada dua cara. Yang pertama sekali dari kanan. Okay, and then
another substituent tu mesti lebih dekat jalan dia. So kita lalu clockwise. So 1, 2, 3. Ataupun, okay, bila awak nampak ada dua substituent, yang pertama sekali, determine dulu dia punya alphabet substituent. So this one is M. This one is C sebab cyclopentane. Okay, so bila nak numbering, awak tengok alphabet. Terus, kalau ada dua substituent, terus tengok alphabet. So this one akan jadi number 1, number 2, number 3. Okay, ada dua substituent. Tengok alphabet. Ini untuk cyclo untuk cyclostructure. So ada dua substituent, tengok alphabet. So alphabet yang paling rendah tu akan jadi number 1. So that's why kita ada 1 dash cyclo pentyl dash 3 dash methyl cyclo hexane. Parent ni siapa? Parent ni ialah yang 6 carbon dan 2 substituent. Okay, boleh Nuris? Nuris tanya soalan ni. Okay. Bagi feedback ya. Saya takut saya lag. Okay. Korang dengar tak? Dengar. Saya ingatkan saya dah terkeluar. Okay, boleh. Okay, seterusnya kita tengok soalan 5B, 5A and 5B. Okay, so 5A. Okay, 5A. Kenapa Syabika 5A ni? Soalan 5A, tengok dia punya the longest carbon chain. Okay, longest carbon chain dari kiri ke kanan, ini dia. And then numbering start daripada mana? Start daripada kanan. Why? Because substituentnya kita jumpa dekat carbon number 2. Kalau dari kiri, kita akan jumpa number 3 baru jumpa substituent. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then this one is C, this one is M. Okay, bila numbering, kita tengok nombor yang paling rendah. Tapi bila kita menulis nama, kita tengok alfabet yang lebih rendah. Itu yang kita tulis dulu. So, kita tulis C dulu. Jangan tengok nombor substituent. Tengok alphabet substituent. Okay. So 2 dash chloro dash 5 dash methyl heptane. Okay. Boleh? Okay, ini 5A. Okay, so 5B. 5B. Okay, 5B. Okay, question number 5B. Okay, bila awak tengok ada 3 substituent, tadi tengok 2 substituent. 2 substituent tadi kita tengok alfabet. Sekarang ni kalau ada 3 substituent, nombor yang paling awal untuk cyclo ni untuk cyclo saya cerita. Bila untuk cyclo, bila ada 3 substituent,
awak tengok dekat mana yang banyak substituent dulu. Okay. So belah kiri ke belah kanan? So kita tengok dekat sini, karbon belah kiri yang banyak substituent. Ada 2 substituent. Karbon yang ketiga, dia ada 1 cabang. Maksudnya dia ada 1 substituent. Okay. So dekat sini, kita ada number 1, kita ada methyl. Sebab ada 1 karbon. Okay. Dan kita ada Br, which is bromo. So B ni M. Okay, and then untuk number 3, kita ada cabang ini. Okay, 1 karbon, 2 karbon. Okay, 1 karbon, 2 karbon. So this one ialah ethyl. Okay. But kalau kita tengok dekat ethyl ini, dia ada substituent. So awak bayangkan macam mak awak ada anak. Okay. So awak lah. Okay. Ataupun ayah awak ada anak. Anaknya ialah awak. Yang macam nak cakap Okay. Kita ada ethyl. Ethyl ni ada anak. Kita ada parent. Parent kita ialah cyclopentane. Cyclopentane ni dia ada anak ataupun substituent. Substituentnya ialah ethyl. Okay. Ethyl ada substituent ataupun dia ada anak lagi. Anak dia apa? Anak kepada ethyl ialah chlorine, which is chloro. Okay. Nak numbering, chloro ni dekat mana position dia? Step dia sama je macam dalam parent. So, kita akan start numbering dari karbon yang dekat dengan parent. Yang dekat dengan nenek, atuk dia. Okay, so this one is number 1, this one is number 2. Therefore, chlorine ini akan jadi, nama dia akan jadi, substituent ya, saya tulis nama balik. Okay, so substituent kepada ethyl ialah chloro. So namanya akan jadi 1-chloro ethyl. Okay, kenapa? Sebab ethyl ini ialah bapa kepada chloro. Okay. But oleh kerana ini adalah substituent in substituent, konsep dia ialah substituent in substituent. Maka dekat sini kita akan kurungkan dia supaya dia berbeza dengan anak yang lain. Anak-anak yang lain tak ada substituent lagi. So ethyl je yang dah ada substituent. Okey. Kemudian bila nak tulis, nak consider siapa dulu? Nak consider, first kali kita akan tuliskan huruf apa? Huruf B dulu, which is bromo. Kemudian kita nak ambil siapa? Kita ambil chloro ke kita nak tengok ethyl? So kita ambil E, which is ethyl. Okay. So after ethyl, barulah kita akan tulis methyl. But ethyl ni dia kena bawa anak dia. Anak dia siapa? Chloroethyl. Therefore, namanya akan jadi, start kita akan tulis 1-bromo dash. Kedudukan nombor berapa? Nombor 3 dash. Lepas tu kita akan letakkan ethyl. Tapi ethyl ni dia kena bawa anak dia, so kena kurungkan. Dash 1 methyl cyclopentane. So yang ni kena rapat ni kena rapat sambungan ni. Okey. Boleh tak? Ada soalan tak? Do you have any question? Ada soalan? Ada soalan tak?
Tak ada. Tak ada. Awak tak dengar soal saya ke tadi? Dengar. Tak dengar Dengar. soal. Tak ada respon. Okey, dengar tak? Dengar ke tak? Dengar. Dengar. Okey, so ada soalan tak? Tak ada. Okey. So, kalau tak ada soalan, kita tengok contoh lagi satu soalan. Okay. Kemudian kita akan masuk physical properties. Okay. So, soalannya ialah bentuk dia macam ni. Okay, dia bagi satu structure. Mana soalan dia? Kejap. Soalan dia, alamak. Kejap. Okey, saya nak awak namakan ni dulu. Tak ada pun. Saya nak sekarang ni, saya nak suruh buat ni. Kejap. Okey. Alright, so kita tengok past year question. Give IUPAC name for each of the following alkenes. Alright, so saya nak benda ni hantar dekat Telegram under section tadi. Okay, saya nak apa yang awak buat ialah lukis, tulis semula ataupun awak punya dalam buku tu awak conteng parent dia siapa, numbering macam mana and then tuliskan dia punya nama dan hantar dalam Telegram. Boleh tak? So kerjanya mesti dalam gambar. Okay. Boleh. Alright. Buat sekarang lah. Saya bagi masa 5 minit untuk buat soalan A and B. Okay dah? Korang tengah buat ke apa? Okay, and then nanti hantar dekat Telegram. Okay? Okay, sekarang ni dah ke belum? Alah, tak ada respon. Macam mana ni? Ada. Dah, madam. Okay. Dah ke belum? Dah? Okay, nanti hantar kat Telegram, okay? Alright. So ada satu soalan untuk naming. Dia akan tanya macam ni. The name is incorrect. Apa ni? And then please draw and give a correct name for
Contohnya ialah hmm, tu. Sekejap lah. Saya nak kena tengok. Okay. Tu isopropyl butane. Okay. Contoh soalan macam ni. Soalan dia kata, the name is incorrect. Please draw and give a correct name for 2-isopropyl butane. Maksud soalan ini ialah, okay, kita ada satu nama, 2-isopropyl butane. But nama ini adalah nama yang salah. Okay, so what you should do? Soalan ini nampak macam simple tapi soalan ini ada 3 markah. Okay, markah dia yang pertama ialah draw balik, draw structure. Okay, and then give correct name. So 1 markah, 2 markah. And then markah yang ketiga ialah kita bagi reason. Okay, bagi reason. Okay, so first of all, draw dulu structure. So 2-isopropyl butane. So 1, 2, 3, 4. And then kita ada isopropyl. Okay. And then lukiskan semula lah dengan elok. So kita ada H. So sini ada CH2, CH3. So sini ada CH, CH3, CH3. So ini yang kita lukis ikut nama yang salah tadi. 2-isopropyl butane. And then ignore nama tadi, kita bagi nama baru. Okay, so nama baru dia, first of all kita kena cari dia punya the longest carbon chain. So the longest carbon chain dekat sini, so saya nampak dari kanan sampai ke bawah. Okay. Ada berapa carbon kelas? 5. 5. So this one is pentane. So this one is pentane. Okay, so apa beza dia dengan butane tadi? Bezanya ialah apa? Kita kena tengok longest carbon chain. So, nama baru dia ialah 1, 2, 3, 4, 5. So, bagi nama baru. So, ini 1 markah. Okay. Yang kedua, namanya apa? 2, 3, dimethyl pentane. So nama baru ialah markah kedua. Okay. And then apa reason dia? Reasonnya ialah bila kita namakan yang baru ni, kita jumpa the longest carbon chain, parent chain dia mesti the longest carbon chain. Okay, so reason ialah the parent chain must be the longest carbon chain. So ini reason dia. So reason dia 1 markah. Reason dia depends on kita punya rules sebelum ni. Okay, rules sebelum ni ialah ini. Okay, parent chain. So nak pilih parent chain must be longest carbon chain and must be more substituent. Contoh itu kalau soalan lain. Okay, dapat tak? Okay. Dapat. Okay, so saya bagi satu lagi soalan. Okay, sekarang ni saya nak buat. Okay. Soalan give a correct name for
3 isopropyl pentane. Okay. Saya bagi masa 5 minit untuk jawab. So kena buat apa dulu? Kena buat, tak ada pun saya bagi kerja rumah lah. Ini sebagai kerja rumah. Boleh? Pun hantar dekat Telegram. Okey tak? Okey. Okay. Alright. Okay, so habis naming ataupun nomenclature untuk alkane. Okay, ada soalan setakat ni? Untuk naming, nomenclature? Okay. So, kalau tak ada, okay, kita akan terus masuk ini, physical properties. Okay, sources of alkanes. Okay, sources for alkanes are natural gas and oil. Okay, maksudnya yang kita korek daripada laut tu, pelantar minyak semua tu. So yang itu kita akan jumpa alkanes. Alright, so natural gas contains primarily methane and ethane with some propane and butane. Okay, all is a mixture of liquid alkanes and other hydrocarbons. Maksudnya minyak yang kita guna tu ialah alkane lah. And then dengan bahan-bahan hidrokarbon yang lain. Okay. Kenapa kita guna hidrokarbon ini sebagai minyak? Okay. Kenapa kita guna sebagai source of energy dalam kita punya kereta ke? Ataupun kalau kita nak guna generator, kita pakai minyak. Why? Sebab bila hidrokarbon ini terbakar, okay, hidrokarbon ini bila dia terbakar, ikatan antara karbon dengan hidrogen tu sangat kuat. Bila sangat kuat, energi yang diperlukan untuk break tu tinggi. So bila dia break, dia akan release energi yang sangat besar. Okay. So energi itu yang kita gunakan sebagai source of energy untuk kita punya kereta ataupun sebagainya. Okay. So itu sources of alkanes. Okay. And then hari ni kita akan bincang tentang physical properties. So physical properties ini contohnya ialah boiling point. Okay. Kita tengok solubility. Okay, soluble ke tak soluble. Okay, and then apa lagi? Kalau physical properties, kalau benda tu solid, so kita tengok dia boleh apa orang panggil tu? Dipatahkan ke, brittle ke, itu adalah physical properties. Apa yang kita boleh nampak. Okay, so kita nak tengok apa hari ni? Kita nak tengok boiling points. Alright, kita nak tengok boiling points of alkanes. So first of all, hari ni saya akan tunjuk concept of boiling point. Okay, concept of boiling point. Okay, so boiling point ini, konsepnya ialah perubahan phase apa kepada phase apa, kelas? Perubahan phase apa kepada phase apa? Hello? Jom. Boiling point, perubahan phase daripada phase apa kepada phase apa? Solid ke liquid ke gas ke, liquid to solid ke? Liquid to gas. Yes, so liquid to gas. Okay. Bila liquid nak jadi gas, what happen? So kita tengok in terms of apa? Kita tengok in terms of arrangement of atom. Okay, so kalau liquid, dia punya arrangement dia ialah jarak-jarak
Tapi tak berapa jarak macam gas. Okay, dia dah duduk randomly. But kalau gas macam mana? Gas, dia punya structure-nya akan jadi macam ni. Okay. So dia akan jarak. So what happen dekat sini ialah bila kita supply energy, antara molekul ini kita ada ikatan antara molekul. Pernah dengar tak ikatan antara molekul? Pernah. So ikatan antara molekul. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil intermolecular force. Dalam bahasa Inggeris, antara molekul punya force. So intermolecular force. So saya label sebagai IMF lah. Okay, so intermolecular forces ini what happen, okay, bila kita panaskan liquid ini, what happen, dia punya vibration akan increase. Vibration of molecule akan increase. Bila dia vibrate, tapi intermolecular forces masih pegang ni. Okay, dia pegang. Tapi bila dia vibrate, lama kelamaan intermolecular forces ini akan break. Okay, intermolecular forces ni akan break. Okay, and then bila dia break, barulah dia boleh free jadi macam molekul gas punya arrangement. Barulah yang ini boleh break and then dia free itself. Bila dia free itself, dia terus akan jadi gas. Boleh dapat? Okay, so dekat sini dia kata when liquid is boiled, the kinetic energy of molecules increase. Okay. Bila kinetic energy increase, what happen? Vibration pun akan increase. So vibrate. The vibration pun akan increase. When they vibrate, okay, forces that hold molecules together, intermolecular force ni akan break. Macam saya sebut tadi lah. Dia break. Bila dia break, what happen? Molecules move far apart from each other. Therefore, arrangement of molecules change from liquid to form to gas form. Okay, so itu konsep boiling point. Okay, but isu ni dekat sini ialah what happen kalau intermolecular forces kita ini stronger, kuat. So, kalau kita punya forces kuat, energi yang kita perlukan, okay, perlu lagi banyak ke lagi sikit untuk break the intermolecular force? Energy. Banyak. Ataupun heat. So heat ataupun energy ini akan increase. So saya kata sini adalah heat lah. So heat akan tinggi. Okay, lagi stronger, lagilah heat dia lebih tinggi. Bila heat lebih tinggi, what happens? Dia punya temperature pun akan jadi lebih tinggi. So boiling point-nya akan lebih tinggi. So keywordnya apa? Keyword untuk boiling point ialah awak kena tengok kuat ke tidak. Macam mana kuatnya intermolecular forces ni? Intermolecular forces stronger, boiling point will be stronger. Boleh dapat? So, kita nak tengok boiling point tu, tengok apa efek kepada strength of intermolecular forces. Okay. So, kita tahu, kita boleh conclude dekat sini, intermolecular forces stronger, dia punya energy needed to break intermolecular forces stronger. Bila energy needed is stronger, therefore boiling point is higher. So itu relationship-nya. Okay. Tapi apa faktor yang membuatkan intermolecular forces ini stronger? So faktornya ialah
factor. Untuk alkane, faktornya ialah molecular weight and branching. Okay. Faktor dia yang paling penting ialah surface area yang lebih besar. Okay. Larger surface area. Okay. Bila larger surface area, intermolecular forces stronger. Okay. Kenapa saya kata surface area? So contoh, kalaulah okay, kita ada dua molekul. Molekul satu kecil, satu lagi besar. Okay. So dekat sini molecular weight. So ni kata A, ini adalah B. So molecular weight bagi B lebih besar compared to A. Maksudnya molecular weight ataupun size B lebih besar. So apa yang dekat sini intermolecular force adalah antara molekul. So, dekat sini kita tengok mana satu intermolecular forces yang lagi banyak. A ke B yang lagi besar? A ke B? Kelas, A ke B? B. B. So, B. So, bila intermolecular force dia lebih besar, so kenapa lebih besar? Sebab molecular weight dia molecular weight B lagi besar molecular weight, lagi besar dia punya surface area. Lagi besar surface area, lagi kuat dia punya intermolecular forces. Okay, lagi kuat intermolecular forces. So bila lagi kuat intermolecular forces, so molecular forces stronger, so boiling point dia akan jadi lebih besar. So itu konsep dia. So kita tengok contoh dekat sini. Factor molecular weight. So kita ada antara dua compound, butane and pentane. Butane 5 carbon, butane 4 carbon and pentane 5 carbon. Okay. So kita tengok dia punya molecular weight. Molecular weight dia adalah 72 gram per mole. Untuk 4 carbon, 60 gram per mole. Okay. So, kita tengok dekat sini molecular weight untuk pentane lebih besar. Okay. Bila dapat soalan antara butane dengan pentane, so first of all, awak kena draw dan label. Okay. Draw dulu structure. And then label dia adalah siapa. Okay, yang kedua, tengok perbezaan apa. So perbezaan dia in terms of molecular weight. So seterusnya nak explain. So explanation dia ialah first of all awak kena state factor. Factor dia apa? Factor dia molecular weight. That's why jawapan dia ialah pentane has larger molecular weight. Pentane has larger molecular weight and larger surface contact area than butane. Itu faktor dia. Kemudian ayat yang kedua ialah relate factor with strength of intermolecular forces. Okay. Dalam compound ini hanya ada van der Waals forces. Okay. Kita dah belajar sebelum ni intermolecular force ada dua. Okay, intermolecular forces ada dua jenis. Satu van der Waals, satu lagi hydrogen bond. Okay, so relatekan dengan faktor molecular weight tadi dengan van der Waals forces. The larger molecular weight, okay, the larger the molecular weight, the stronger the van der Waals forces. So inilah dia punya intermolecular forces. Jenis apa? Jenis van der Waals forces. Therefore, yang ketiga, state who has larger boiling point. So baru state, pentane has larger boiling point than butane. Okay. Boleh tak? Ada soalan? Boleh? Cara Boleh. menjawab ya? Cara menjawab ialah lukis dan label.
Okay. Lukis, label. Kemudian dah label, determine factor dia apa. Okay. And then yang ketiga, explanation. Cara nak tulis explanation, state factor dia apa. Yang kedua, ayat yang lain jangan buat perenggan, buat ayat yang lain. Okay. Relatekan strength intermolecular force dengan types of dengan factor tadi. Okay, and then yang ketiga, bagi tahu siapa yang lebih tinggi. Okay. Seterusnya, branching. Okay, branching, what happened? Okay, so first of all, kita ada antara butane, 2-methylbutane. Betulkan kat sini. 2-methylbutane. Dan satu lagi pentane. Okay, dua-dua mempunyai same molecular weight. Okay, tapi apa beza dia? Yang ini ada one branch, dia adalah straight chain. Okay, so in terms of branching. Okay, bila branching, what happen? Okay, daripada dekat sini bila branching ni mengakibatkan dia punya surface contact area tu makin kecil. Okay. Bila makin kecil, what happen? Okay. Pentane is unbranched, tidak bercabang, dan 2-methylbutane has a branching. So, therefore, pentane yang tak branching ni has bigger surface contact area. So, bigger surface contact area, the stronger van der Waals forces, therefore pentane has larger boiling point. Okay, contoh dia macam ni. Okay, so contohnya macam ni, awak nampak tak muka saya? Nampak? Okay, satu, nampak tak muka saya? Satu, Okay, satu, kita ada dua kalau tapak tangan kalau tapak tangan, dua-dua ini adalah compound yang 5 carbon. Okay, satu pentane, satu lagi 2-methylbutane. But 2-methylbutane ini dia bercabang. Bila bercabang, dia akan jadi macam ni. Okay, dia bercabang akan jadi macam ni. Kalaulah pentane tadi, pentane and pentane, what happen? Okay, antara pentane dengan pentane, surface contact area dia besar. Nampak tak macam ni? Okay, surface contact area dia besar. Macam ni. Ini pentane, ini pentane. But kalau tadi antara 2-methylbutane dengan 2-methylbutane, dia dah jadi macam ni. Okay, sebab apa? Dia dah branching, rantai panjang dia pun makin pendek. So apa yang berlaku? Surface contact area dia makin kecil. Ataupun saya genggam terus lah. Okay, so surface contact area dia makin kecil. Ni dengan ini. Mana satu yang lagi besar? So, yang tidak branching ini yang lagi besar, surface contact area. Kalau yang branching, dia akan makin kecil structure dia. So, surface contact area dia lebih kecil. Bila surface contact area lebih kecil, dia punya intermolecular forces akan jadi lemah, weaker, and then boiling point dia akan jadi lebih rendah. Because energy needed to break between these molecule lagi rendah. Okay, boleh? Okay, so ada soalan tak? Habis dah pukul 10. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, saya nak bagi kerja rumah. Okay, kerja rumahnya ialah tadi, nama tadi.
Okay, nama tadi. Dan saya nak awak buat soalan tutorial page 15. Cuba buat soalan number 1. Okay. Tak nak lah. Kita buat, awak buat soalan number 1 and number 2. Esok kita bincang. Boleh? Ini boiling point ya? Boleh. Okay. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa esok. So ada berapa kerja rumah? Ada 3 lah. Yang pertama tadi yang saya bagi, past year. Yang kedua, yang saya lukis tadi. Okay. 3-isopropyl pentane. Okay, and then yang ketiga ialah soalan 1 dan 2. Yang homework yang pertama dengan kedua tu hantar. Yang ini kita akan bincang esok. Okay, so itu sahaja. So awak ada kelas kan? So itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.